Assalamualaikum semua, saya Zulaika, bakal dietitian anda. So hari ini Zul akan bercakap mengenai satu tajuk yang berkait rapat dengan salah satu artikel terbaru yang dikeluarkan oleh NutriFit 365, hasil karya penulisan Hugh Zian yang bertajuk Stunting and Wasting Among Children. Basically tajuk ni berkenaan masalah bantut dan kekurangan berat dalam kalangan kanak-kanak lah. And then untuk pengetahuan korang, tahun lepas Zul dan kawan-kawan dari program Dietetik dan Pemakanan Universiti Sains Malaysia, kita orang telah terlibat dengan satu program yang dianjurkan sendiri oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang dipanggil sebagai #Anak Malaysia Tinggi. Dan program tu sebenarnya bertujuan untuk educate masyarakat kita tentang masalah bantut di Malaysia. Untuk pengetahuan korang, masalah bantut di Malaysia ni, 1 daripada 5 anak Malaysia mengalami masalah bantut. Jadi sering kita dengarkan, alah kalau dah mak dengan ayah tu rendah, macam manalah anak-anak tinggi kan? Jadi dekat sini Zul nak ingatkan korang, jangan salahkan genetic factor semata-mata sebab untuk pengetahuan korang, tahap nutrisi anak-anak juga memainkan peranan penting dalam menentukan status kesihatan mereka. Sebelum tu, korang pernah tengok tak poster ni? Pada Zul, perkara ni berkait rapat dengan masyarakat kita sebab Zul pasti bukan Zul seorang je yang pernah tengok situasi di mana ada anak kecil yang mana botol susunya daripada diisikan dengan susu, sebaliknya diisikan dengan teh. Jadi bila kita tanya kepada ibu bapa dia kenapa macam tu, ibu bapa dia akan cakap, oh sebab anak saya tak nak minum susu, anak saya nak teh. Dekat sini boleh nampaklah seperti apa yang Zian cakapkan dalam artikel terbarunya, ibu bapa ni mungkin masih kurang pengetahuan ataupun atas faktor ekonomi yang masih rendah. Jadi walau apa pun sebab di sebalik tu, Zul tetap nak sampaikan pesanan pada hari ini because I believe our kids deserve better. So, what's wrong with drinking tea or coffee for kids? Bukan 100% salah, tetapi ada baiknya sekiranya kita dapat mengelakkan atau mengurangkan pengambilan kopi dan teh dalam kalangan kanak-kanak. Sebab untuk pengetahuan korang, dalam kopi dan teh terdapat beberapa jenis bahan kimia seperti kafein dan tannin yang akan bertindak sebagai ejen anti-nutrisi di mana pengambilan secara salah dan berlebihan akan menyebabkan seseorang itu kekurangan zat makanan kerana bahan-bahan ini akan bertindak sebagai ejen yang menghalang penyerapan beberapa mineral penting yang diperlukan oleh badan kita. Contohnya seperti tannin. Tannin adalah bahan yang akan mengurangkan penyerapan iron ataupun zat besi. Jadi pengambilan tannin ataupun pengambilan sumber zat besi itu sendiri yang kurang akan menyebabkan masalah seperti anemia. Selain itu, kafein akan mengurangkan penyerapan kalsium. Untuk pengetahuan korang, kanak-kanak amat memerlukan kalsium untuk pembentukan tulang dan tisu tulang yang sihat. Dalam umur mereka sekarang inilah, tulang akan mula dibentuk dan membesar dari segi saiz dan ketumpatan, di mana apabila mereka mencapai satu fasa yang kita panggil sebagai puncak jisim tulang atau peak bone mass pada awal umur 20-an, pada ketika itu tulang kita akan mula berhenti membesar dan pada ketika itulah keperluan kalsium ini akan bertukar daripada membantu dalam pembentukan tulang kepada hanya mengekalkan kesihatan tulang kita sahaja. Jadi ada baiknya sekiranya sebelum kanak-kanak ini mencapai fasa peak bone mass ini, mereka mendapat keperluan kalsium yang mencukupi untuk pembentukan tulang yang sihat dan kuat. Selain itu, antara risiko sekiranya kanak-kanak ini tidak mendapatkan kalsium yang mencukupi, mereka akan terdedah kepada risiko kerapuhan tulang di mana seandainya berlaku kemalangan seperti jatuh dan sebagainya, tulang mereka akan lebih berpotensi untuk retak dan patah. Seterusnya, kandungan kafein yang tinggi dalam kopi dan teh akan menyebabkan kanak-kanak susah untuk tidur malam dan menjadi lebih hyperaktif. Sama juga seperti kita orang dewasa, biasanya kita ambil kopi untuk membuatkan kita kekal bertenaga, especially bila dah tengah malam tapi banyak lagi kerja nak buat. So, kita pun pergi dapur, banca kopi untuk bantu kita stay up. So, sama juga efek dia kepada kanak-kanak. Di mana, untuk pengetahuan korang, efek kafein terhadap kanak-kanak adalah lebih kuat berbanding orang dewasa seperti kita kerana sistem badan mereka yang masih lemah membuatkan mereka lebih sensitif terhadap kesan kafein itu sendiri berbanding kita. Sekiranya anak-anak masih mahu minum kopi atau teh, ada tak apa-apa tips untuk waktu yang sesuai dan had pengambilan dalam sehari? Salah satu tips yang boleh Zul berikan adalah elakkan
untuk memberi kopi dan teh pada waktu makan utama seperti sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Dan kalau boleh pada waktu sarapan itu galakkan anak-anak kita untuk minum susu berbanding kopi dan teh. Dan selain itu juga cuba hadkan pengambilan kopi dan teh kepada 1 hingga 2 cawan sahaja dalam sehari. Konklusinya, Zul nak encourage korang untuk galakkan anak-anak kita, adik-adik kita untuk minum susu dan dapatkan keperluan kalsium secukupnya, dan hopefully we can reduce amount of coffee and tea consumed by them. Because again, our kids deserve better. Itu saja. Terima kasih.